semua. Moga-moga dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Um, Pertama sekali saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada semua hadirin hadirat yang hadir pada malam ini, daripada live di Zoom, di Facebook dan juga di IG. Ahlan wa sahlan, dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung kembali pengajian daripada tadabbur surah Al-Baqarah yang kita telah berhenti setakat pada minggu lepas. Jadi pada minggu lepas kita telah berhenti pada ayat yang 131. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dan waalaikumsalam juga kepada semua yang mengucapkan salam kepada kita. Jadi kita mulakan dengan ayat yang 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Nabi Ibrahim ketiga-tiga nabi ini, maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama sekali berwasiat, kan, wasiat biha. Biha tu apa maksud? Wassa ni biha. Wassa ni maksudnya wasiat. Yang mana dalam Al-Quran bila Allah menggunakan perkataan wasiat seperti wawassa ataupun wawassaina, maka dia menunjukkan perkara yang dipesan selepas daripada itu adalah satu perkara yang sangat penting. Seperti mana kita berwasiat, kan, bila kita berwasiat, satu benda tu pentinglah. Wasiat yang kita beri perlu dilaksanakan, satu pesanan yang sangat-sangat penting. Dia bukan satu pesanan yang biasa, kan, kita pesan supaya jaga adik kat rumah. Itu mungkin abang dia pun tak begitu mengambil berat pesan-pesanan tu. Tapi bila kita kata wasiat, dia seolah-olah seperti tinggalan. Okay? Seperti satu benda yang kita akan tinggalkan. You have to really take care of. Kita kena laksanakan betul-betul apa yang dia pesan. Sebagaimana dalam Al-Quran sebagai contoh, bila Allah gunakan perkataan wawassaina, kami telah berpesan. Allah bagi pesanan tu pada perkara-perkara yang penting. Contohnya ani'budullah, untuk kita menyembah Allah, dan juga wabirral walidain ihsana, kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Jadi dalam konteks ayat ini, bila Allah berpesan wawassa biha, biha dekat situ merujuk kepada agama tauhid, iaitu agama Islam. Maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan satu pesanan, kan, kepada anak-anaknya, anak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Dan begitu juga dengan Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub juga kemudiannya telah berpesan kepada anak-anaknya dengan pesanan yang sama, didengari ataupun diambil daripada atuknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya? Ya bani, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih, istafa ni memilih. Allah telah mengurniakan kepada kamu, hamba-hamba pilihanku, dengan agama Islam. Allah telah memberikan, menghadiah, menganugerahkan kepada kamu agama ini. Dan ada orang yang seperti kita yang mana Allah telah anugerahkan kita sejak daripada lahir lagi. Kebanyakan daripada kita di sini, sejak daripada kita lahir lagi, kita telah mendapat kurniaan yang agung ini. Tapi kita bayangkan bagaimana kalau kita tidak dilahirkan dalam Islam. Bagaimana kita perlu mencari hidayah ini. Bagaimana perlu kita untuk nak berfikir. Bagaimana perlu untuk nak kita menganalisa, mencari kebenaran. Itu satu
Bukannya mudah sebab nak menerima satu agama sebagai anutan, kepercayaan dan kehidupan kita bukan mudah untuk nak kita laksanakan. Sebab tu bersyukur pada Allah di atas anugerah agama yang Allah telah kurniakan kepada kita semua. Dan di sini juga kita boleh ambil satu faedah ataupun satu pengajaran kepada para ibu bapa yang satu hari nanti, dan kita semualah satu hari nanti kita akan berpisah daripada dunia ini. Kan, sama ada cepat ataupun lambat, tua ataupun muda, kita akan berpisah daripada dunia ini. Apa biasanya pesan-pesan yang kita bagi pada anak-anak kita? Apa wasiat-wasiat yang kita tinggalkan kepada anak-anak kita? Kebiasaan wasiat-wasiat yang para ibu bapa tinggalkan kepada anak-anaknya adalah berkisar tentang harta pusaka dan harta-harta yang kita tinggalkan. Lagi banyak harta yang kita tinggalkan, lagi banyaklah wasiat dan pesanan kita. Sebab apa? Kita takut anak pinak kita ni akan bergaduh. Kita risau sepeninggalan kita nanti mereka akan bercakaran, mereka akan berebut harta dan sebagainya. Maka wasiat-wasiat kita ni berkisar tentang harta kebiasaannya. Tetapi ada tak daripada kalangan kita yang mana pesanan utama kita yang pertama sekali kita pesan kepada mereka supaya jaga agama kita, berpegang dengan agama tauhid ini, didik anak-anak, cucu-cucu kita dengan agama. Itu sebagai satu wasiat penting. Kebiasaannya wasiat kita ni berkaitan harta. Pesan-pesan biasa-biasa ni barulah kita pesan dengan agama. Ibu membebel ke anak, kau solatlah, kau ajar anak kau solat sikit, kau ajar anak kau ngaji sikit. Itu biasa kita selalu dengar. Tapi kita nak kata satu wasiat yang really restricted ataupun sangat penting untuk nak kita pegang, yang bila mana seorang tu didengar kalimah wasiat tu dia akan hulur dia punya telinga dia untuk nak dengar, mungkin juga air mata dia akan bercucuran, kerana wasiat ni satu perkara yang sangat penting. Ada tak kita pesan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, jaga agama ni elok-elok? Dan Allah dah kurniakan kepada kita agama, pesan kepada mereka sungguh-sungguh, seolah-olah kita nak menyelamatkan mereka daripada api neraka. Dan kita kejutkan tak mereka ni daripada solat mereka. Bayangkan kalau kata rumah kita terbakar, dan kita mesti akan kejut sungguh-sungguh anak kita. Sebab kalau kita tak kejut sungguh-sungguh, mereka akan mati terbakar. Tetapi bila kita dengar dan kita tahu, dan anak-anak kita yang mengabaikan perintah Allah, yang tidak melakukan salat, mereka akan dibakar dalam api neraka. Kita seolah-olah tidak begitu kuat untuk nak menyelamatkan anak-anak kita daripada azab siksa tersebut dekat akhirat. Kenapa? Kenapa ini berlaku? Tanyalah diri kita sendiri. Dan bila Nabi Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya, berpegang teguh, jaga agama tauhid ni, jangan sekutukan Allah, amalkan segala perintah-perintah Allah, dan fala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu seorang muslim. Pesan. Maksudnya Nabi SAW, padahal anak-anak itu juga adalah Nabi. Anak kepada Nabi Ibrahim siapa? Nabi Ismail, Nabi Ishaq, cucunya Nabi Yaqub, para anbiya, 3 generasi. Tetapi pada masa yang sama, dia tetap juga berpesan kepada anak-anaknya. Dan ini menunjukkan bahawa bila kita berpesan-pesan, bukan semestinya pesan kita kepada anak-anak ni mesti benda yang mana mereka tak lakukan. Tetapi pesanan itu juga boleh membawa maksud tilkar, ataupun kita kata benda yang repetition, pengulangan, peringatan. Dan maksud daripada tazkirah yang kita sebut tazkirah, maksudnya satu peringatan. There are many things that we already know. Kita tahu dah, kita dah dengar dah sebelum ini. Tapi peringatan tu penting untuk mengingatkan kita yang lupa. Peringatan tu penting sometimes untuk menjentik hati-hati kita yang keras supaya dia lebih lembut. Bila kita dengar berkali-kali, moga dia boleh meruntun jiwa kita. Sebab tu dalam pesan tak ada masalah untuk nak kita pesan pada anak kita. Kita tahu mungkin anak kita jaga solat,
Tapi tak ada masalah kita nak pesan pada anak kita jaga solat, didik anak-anak pula dengan solat, ingat solat. Benda yang sama bila kita ulang, anak-anak kita tahu benda ni adalah satu benda yang penting yang kita kena jaga. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Allah suruh perintahkan kepada kita untuk kita beristiqamah di atas agama Islam. Wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan kamu beriman kepada Allah. Sebab kalau kamu tidak mati dalam keadaan yang beriman, walaupun 60 tahun kamu hidup di atas agama Islam, tetapi bila kamu mati di dalam keadaan kamu mensyirikkan Allah, maka tempat kamu adalah di neraka. Wal'iyadu billah. Kita tak mau tergelincir di penghujung usia kita. Sebagaimana ada dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, kan, fawalladhi nafsi biyadihi atau fawallahi alladhi la ilaha illahu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Kan Nabi SAW beritahu ada condition, ada juga keadaan yang mana manusia ini pada awalnya sepanjang hayatnya dia seperti ahli syurga. Ada satu riwayat An-Nasa'i kata dia yang mana di dunia ni orang melihat dia seperti ahli syurga, tetapi masa nak tinggal antara dengan syurga itu melainkan satu selengan ini, maksudnya sangat dekat, tiba-tiba dia buat satu amalan yang boleh menyebabkan dia masuk neraka dan dia termasuk ke dalam api neraka. Maksudnya apa amalan dia yang hujung tu syirik. Syirik itulah yang membatalkan amal-amal salih yang sebelum itu, kan, ataupun amalan-amalan yang tidak ikhlas, yang manusia di dunia ini melihat kita seperti ahli syurga. Manusia mendewa-dewakan kita, manusia menyanjung tinggi kita, manusia memuji kita dengan kebaikan, kedermawanan, apa sahaja kebaikan. Di mata manusia ni kita kelihatan baik. Tetapi di hujung usia, di sinilah syaitan akan berusaha untuk menggelincirkan hati kita sedaya upaya. Kan even para nabi seperti Nabi Ibrahim pun tidak berasa selamat. Dan walaupun kita daripada segi logika akal kita rasa mustahil kepada para nabi seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yaqub alaihimussalam, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mustahil untuk nak mereka kufur, mustahil untuk nak mereka syirik. Tetapi mereka sebahagian daripada perasaan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat tinggi. Mereka bimbang, khawatir dengan keselamatan diri sendiri, keselamatan iman. Mereka tetap takut. Sebab tu para nabi berpesan kepada anak-anaknya yang juga para nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hati aku ini di atas agamamu. Apa guna Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa? Allah berikan ketetapan hati, ketetapan iman ke dalam dirinya. Kerana sifat wara', sifat takwa Nabi, ia merasakan dirinya masih lagi tidak selamat. Walaupun baginda adalah kekasih Allah, walaupun baginda terjamin tempatnya di syurga, walaupun begitu banyak sekali hadis-hadis pengkhabaran wahyu daripada Allah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada umatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi penghulu kepada Bani Adam, Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam akan memimpin umatnya masuk ke syurga. Begitu banyak hadis-hadis yang mustahil untuk nak ditolak. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap merasakan dirinya tidak selamat. Nabi Ibrahim alaihi salam doa kepada Allah, jauhkanlah aku, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan juga keturunanku, anak-anak cucu pinakku ini semua daripada menyembah berhala. Sebab belum tentu kita ibu bapa ni, kita hadir kita kat sini ni, kita ada keinsafan. Belum tentu kita ibu bapa hari ini
dalam keadaan amal yang saleh, anak-anak kita akan ikut jejak langkah kita yang sama. Belum tentu, tuan-tuan. Kan? Iman tak dapat diwarisi. Nabi Nuh alaihi salam seorang bapa yang saleh, seorang rasul, tetapi anaknya juga adalah seorang yang kafir, yang ditenggelamkan di dalam banjir besar. Ada je kita dengar kisah-kisah para ulama yang mana mereka ini tokoh, yang mereka ini menjadi rujukan kepada masyarakat. Mereka ini mempunyai jasa yang begitu besar kepada agama. Tetapi anak-anak mereka ada yang bermasalah. Ada ulama besar yang anaknya juga menjadi perompak. Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang tokoh besar yang kita semua belajar kitab-kitab dia pada hari ini dalam hadis. Kita belajar Bulughul Maram. Kita buka Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Dalam ilmu hadis kita petik nama Ibnu Hajar, seorang ulama yang sangat tersohor, meninggal tahun 852 Hijrah. Anaknya pernah dipenjarakan disebabkan ada masalah. Ibnu Hajar menangis. Hari-hari melawat. Melawat anaknya di penjara. Satu-satunya anak lelaki yang diharapkan untuk menjadi pewaris dia, ikut jejak langkah di dalam ilmu, dalam dakwah, tetapi tidak menjadi seperti yang ayahnya harapkan. Sebab tu jangan putus asa untuk kita mendidik anak-anak kita. Jangan kita putus asa daripada mendoakan mereka. Sentiasa berikan mereka nasihat-nasihat yang berguna. Jangan anggap bila kita nak nasihat anak-anak ni seperti satu bebelan, letiran yang tidak memberikan manfaat. Wallahil azim, anak-anak sebenarnya bila ibu bapa dia berletir, selalu berletir walaupun dia sakit hati. Kadang-kadang dia dengar kita punya letiran, dia mungkin memberontak sikit sebanyak, mendengus. Tapi itulah yang akan dia ingat. Ibu saya pun selalu membebel kat saya juga. Sampai ke sekarang pun membebel pada saya. Benda yang sama yang diulang daripada dulu sampai sekarang. Dan ada benda-benda itu kita tahu yang tak perlu dibebelkan. Ada benda itu yang memang kita buat pun. Tetapi kita ingat. Dan kita akan kenang. Benda itu akan terngiang-ngiang. Walaupun masa dia cakap tu mungkin kita senyum. Mungkin masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kan? Mungkin terpantul belik. Tapi pesanan yang berterusan itu akan sentiasa ingat. Pesanan daripada para anbiya supaya kita beristiqamah di atas agama ni. Belum tentu kita hari ini yang tengah semangat nak belajar ilmu agama ni, belum tentu kita akan kekal begini. Sama ada Allah tarik keupayaan kita satu hari nanti. Allah tarik sama ada kita akan kurang sihat. Allah tarik mungkin setengah nikmat. Kita tiba-tiba hilang masa kita. Ataupun Allah uji hati kita. Mungkin hati kita ni syaitan akan mula bisikkan halus supaya kita lemah semangat. Semoga kita tinggalkan majlis-majlis ilmu yang kita belajar. Supaya kita cepat berasa jemu. Itu semua apa yang selalu bermain. Belum tentu tuan-tuan, perempuan semua. Kan? Sebab tu kita jangan berasa yakin dengan apa yang kita ada pada hari ini. Doa pada Allah untuk sentiasa beristiqamah. Qul amantu billah thumma istaqim. Kata Nabi SAW, bila ada seorang tanya kepada Nabi, bagi aku satu nasihat, cukupnya ringkas aku pegang nasihat tu. Nabi kata, Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah. Iman. Bukan iman tu dengan hanya percaya. Iman itu adalah iman al-qawlu bil lisan.
iaitu kita mengucapkan dengan kata-kata kita, ada ibadah kita yang dengan perlukan kepada ucapan. Wattasdiqu bil janan, dan juga kepercayaan dengan hati, kita perlu ada keimanan itu. Wal amalu bil arkan, dan juga kita beramal dengan anggota kita, itu masuk keimanan. Amal, do your best. Thumma istaqim, kemudian istiqamah. Tuan-tuan, dalam kita nak beristiqamah ni, fikir balik kita punya, fikir kita balik, apa benda satu amalan, at least lah, 1-2 amalan yang kita istiqamah, kita lakukan. Walaupun amalan tu kecil. Yang mana Nabi SAW pun bila ditanya apa amalan yang paling Allah suka, apa kata Nabi SAW? Yang mana adwamuhu wa inqal, yang konsisten, yang berterusan walaupun dia sikit. Apa amalan kita yang kita sentiasa berterusan? Siapa yang ada amalan yang istiqamah tu, subhanallah, kan? Syukur pada Allah, syukur pada Allah. Yang mana amalan istiqamah ni ada macam-macam bentuk. Ada orang yang istiqamah dengan salat dia, salat sunat dia. Ada orang istiqamah dengan Quran. Ada orang istiqamah dengan sedekah. Ada orang yang istiqamah dengan ilmu. Ada macam-macam bentuk amal kebaikan yang kita boleh buat, yang kita boleh konsisten. Kita perlu ada pusher dalam diri kita supaya kita sentiasa ada that istiqamah dalam diri kita. Pegang teguh sampai kita mati. Itulah mafhum daripada pesanan Nabi Ibrahim ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sama juga macam mana khatib selalu akan ulang pada hari Jumaat. Even esok kalau kita pergi sembahyang Jumaat. Apa khatib yang akan wajib khatib akan pesan pada kita? Dia akan ulang ayat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Muslim. Kamu berada dalam agamanya. Setiap minggu, khatib akan berpesan kepada kita, jemaah-jemaah lelaki yang pergi ke masjid ni. Jadi, ingat, dalam Quran selalu pesan pada kita supaya kita istiqamah dengan Islam kita, dengan agama kita. Paksa diri kita untuk ada certain amalan yang kita boleh istiqamah. Jangan, kalaulah kita dah mula istiqamah dengan satu kebaikan secara berterusan, mungkin kita dah cuba istiqamah setahun, apa-apa kebaikan yang kita buat, jangan berhenti. Cuba teruskan sampai kita mati. Apa pun. Dan kena ingat, syaitan sentiasa akan cari jalan untuk stopkan kebaikan yang kita buat. Sampai kadang-kadang kita rasa kita stop tu sebab betul. Tapi sebenarnya itu yang dikehendaki oleh syaitan, yang dia nak hentikan kita daripada buat certain amalan yang salih. Jangan ada zikir-zikir umpamanya, teruskan, jaga. Kalau kita bersedekah setiap minggu, setiap bulan, ada amount yang kita beri, teruskan. Jangan kita berhenti. Kalau kita ada setiap hari kita mengaji konsisten beberapa muka surat, teruskan. Jangan kita berhenti. Dan kemudian pesanan yang sama kita ulang lagi. Minta anak-anak kita ulang lagi kepada cucu-cucu kita. Seperti mana dalam ayat yang seterusnya, ayat yang 133, kali ini Nabi Yaqub pula, yang sebelum ini dia mendengar pesanan daripada Nabi Ibrahim,
Tapi kali ini Nabi Yaqub pula yang berpesan kepada anak-anaknya. Anak Nabi Yaqub ada 12. Yusuf, Bunyamin, Yahuda, lain-lain. Dan boleh jadi ayat ke 133 ini bila Allah turunkan, ketika itu orang Yahudi dia ingat Nabi Yaqub alaihi salam dia pesan anak-anak dia supaya jadi Yahudi. Jadi Allah nak bantah pendustaan orang Yahudi. Allah jelaskan juga pesan Nabi Yaqub sama seperti pesan atuknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Am kuntum syuhada? Allah seolah-olah nak mempersoalkan orang-orang Yahudi, adakah kamu duduk hadir, kamu ada pada zaman Nabi Yaqub nak wafat? Adakah kamu menghadiri masa dia nazak? Kamu dengar apa yang dipesan? Pesanan, satu pertanyaan untuk mengingkari, membantah kata-kata orang Yahudi. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yaqub bimbang. Dia panggil anak-anak dia, ditanya, apa selepas aku mati nanti apa yang kamu nak sembah? Nabi Yaqub khawatir anak-anak dia akan tergelincir selepas dia pergi. Sebagaimana para anbiya dulu selepas peninggalan mereka, masyarakat mereka mula menyekutukan Allah. Masyarakat mereka mula menyembah berhala sejengkal demi sejengkal. Apa? Nabi Ibrahim nak tahu anak-anak dia tahu tak celik agama tak? Celik tak tentang ketuhanan? Tahu tak apa yang mereka sembah selama ini? Seolah-olah Nabi Yaqub alaihi salam dia nak menenangkan hati dia. Maka anak-anak dia jawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Katanya, kami sembah, kami sentiasa dan akan menyembah Tuhan kamu dan Tuhan ayahmu, maksudnya Tuhan Nabi Ibrahim. Ibrahim maksudnya dia punya atuk, Ismail pakcik mereka, Ishaq atuk mereka, Ibrahim moyang. Ini kata anak-anak kepada Nabi Yaqub. Allah dahulukan dalam ayat ni, tengok Allah dahulukan sebutan Nabi Ismail. Sebab Nabi Ismail adalah abang yang lebih tua daripada Nabi Ishaq. Dan kalau kita perasan di sini Allah juga menggunakan kalimah aba, kalimah ayah yang merangkumi pakcik Nabi Ismail. Sedangkan anak kepada Nabi Yaqub, ayah mereka adalah Nabi Yaqub, atuk mereka adalah Nabi Ishaq. Maksudnya di sebelah atuk ataupun sebelah pakciknya, di Nabi Ismail disebut dengan perkataan aba, perkataan ayah. Ini antara dalil yang mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya tentang ayahnya, Nabi kata inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayah kamu berada di dalam api neraka.
Sebahagian para ulama mengatakan abi, yang mana Nabi bagi tahu ayahku di situ yang berada di neraka itu bukan merujuk kepada ayah kandungnya Abdullah, tetapi merujuk kepada pakciknya Abu Talib. Sebab dalil Al-Quran menggolongkan pakcik itu dengan panggilan ab, dengan panggilan ayah-ayah. Ini menunjukkan di sisi Arab juga menggunakan perkataan ayah yang merangkumi pakcik-pakcik. Dan apatah lagi, Abu Talib yang bimanzilatil ab, dia mengambil kedudukan peranan dia sebagai ayah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khususnya selepas atuk Nabi Abdul Muttalib meninggal pada usia 8 tahun. Abu Talib menjaga Nabi SAW begitu lama sekali, sampai umur Nabi SAW lebih kurang 50 tahun. Umur 40 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul. Abu Talib sokong Nabi, sokong Nabi, sokong Nabi. 10 tahun kemudian kewafatan Abu Talib. Lama, sekitar 40 tahun lebih atau kurang Abu Talib menjaga Nabi SAW dengan kedudukan seperti seorang ayah. Dan di sana ada hadis yang jelas menunjukkan memang Abu Talib akan masuk ke dalam api neraka dengan azab yang paling ringan, kerana dia tetap mati di dalam keadaan menyekutukan Allah, dalam keadaan tidak beriman, walaupun seruan dakwah itu telah sampai kepada Abu Talib. Manakala ayah Nabi Abdullah tidak diketahui khabarnya, disebabkan dia hidup di zaman fatrah, di zaman yang seruan dakwah mungkin belum sampai, yang tak diperincikan. Sedangkan dalam Al-Quran Allah kata wa ma kana Allah mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah tidak mengazab satu kaum itu sehingga Allah mengutuskan kepada mereka seorang rasul. Jadi ahli fitrah yang mana mereka ini tidak sampai seruan kepada mereka, Allah yang lebih maha mengetahui, mereka tidaklah termasuk dalam golongan yang dijanjikan api neraka sebagaimana orang musyrik. Ayah Nabi tidak diketahui keadaannya, sedangkan pakciknya diketahui keadaannya. Kerana itu para ulama menyebut bahawa yang dimaksudkan dalam hadis inna abi wa abaka finnar bermaksud pakcik Nabi, wallahu taala alam. Qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Kami hanya menyembah Tuhan yang esa, yang tidak disembah selain daripadanya. Wa nahnu lahu muslimun. Sebagaimana pesan fala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Kami sentiasa akan menjadi seorang muslim yang akan berserah diri, yang akan pasrah kepada kehendak Allah yang esa. Ayat ini mengajar kita untuk kita didik anak-anak kita dengan akidah. Kita pesan kepada mereka untuk teguh di atas akidah tauhid, berpegang dengan Allah, berpegang dengan agama Allah dan syariatnya, ikhlas menyembah Allah yang esa. Dan ini adalah wasiat pesanan yang terbaik yang boleh kita tinggalkan untuk anak-anak kita. Ini adalah pusaka kita yang terbaik, tinggalan kita yang terbaik. Kita pesan kepada Allah apa yang boleh menyebabkan mereka selamat di dunia dan di akhirat.
sesuatu yang perlu kita tinggalkan untuk kita nak fikirkan apa tinggalan yang kita akan tinggalkan kepada anak-anak kita. Adakah kita hanya fikir untuk tinggalkan mereka harta? Kebanyakan ibu bapa akan fikir begitu. Especially kalau mereka ada harta yang banyak. Fikir macam mana anak ni seorang dapat Mercedes, seorang ni dapat kereta ni, seorang ni dapat ni. Tapi di mana bahagian kita fikir macam mana nak sambung pahala kita menerusi anak-anak kita. Macam mana kita nak pastikan anak kita satu hari nanti, insya-Allah, kehidupan dia berada di atas landasan yang betul. Di atas aqidatus salafus salih. Di atas jalan sunnah. Itu adalah tanggungjawab kita. Untuk pesan, untuk nasihat, memperbetulkan anak-anak kita. Jangan kita lepaskan tangan. Tanggungjawab kita tak selesai. Bukan bila mereka ni dah besar, mereka ni dah kahwin, kita dah tak boleh nak nasihat, kita dah tak boleh nak bagi kata-kata bimbingan. No. Tanggungjawab kita sebagai Muslim adalah kita sentiasa memberikan nasihat. Kita tegur bila ada kesalahan, kita bimbing ke arah jalan kebaikan. Kemudian Allah kata dalam ayat 134, Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Umat-umat yang tu semua dah berlalu pergilah. Apa yang kami cerita pada kamu, Bani Israel, kisah-kisah para Nabi dulu semua dah berlalu. Laha ma kasabat, mereka telah mendapat apa yang mereka usahakan sebelum ini. Walakum ma kasabtum, dan kamu juga akan mendapat apa yang kamu usaha dan amalkan. Setiap orang akan dibalas mengikut amalan masing-masing. Kita bertanggungjawab dengan amalan al-kasb. Kasb dalam penggunaan bahasa Arab, kasb ni sesuatu yang kita kena cari. Kasb ni macam orang kata kita nak mencari rezeki, mencari nafkah. Maksudnya amalan, kita nak pahala, we have to find. Pahala tu bukanlah semudah kita macam dia datang bergolek. No. Tapi dia seperti kita berniaga. Mula-mula nak berniaga tu susah, nak kumpul modal. Tapi bila dah stabil, ada perniagaan, ada investment, yang kita goyang kaki pun boleh masuk. Amalan pun begitu juga. Kita nak beramal, kemudian kita nak dapatkan satu amalan, yang kita goyang kaki pun amalan tu, pahala tu boleh masuk. Ada. Maksudnya, yang Nabi SAW bagi tahu, Man dalla ala khair. Siapa yang menunjuk ke arah jalan satu kebaikan, dia menjadi asbab kebaikan orang lain, falahu ajr fa'ilih. Dia akan mendapat pahala orang yang melakukannya. Berterusan. Tidak berkurangan. Kalau dia berterusan sampai hari kiamat, kita akan dapat pahala yang sama. Contoh, orang-orang yang menjadi asbab, let's say kuliah ini diwujudkan. Mungkin yang mendengar kuliah kita pada malam ini ratusan orang. Katakan mereka mendapat manfaat. Mereka mendapat pengajaran, beramal, perubahan ke arah kebaikan, keinsafan, apa-apa kebaikan. Walaupun yang bercakap itu saya, tetapi yang membantu menjadikan kuliah pada malam ini direalisasikan daripada pihak penganjur, insya-Allah dia akan mendapat pahala yang sama sebab mereka menjadi asbab kepada apa yang saya sampaikan ini menjadi realiti. Kemudian hadirin-hadirin yang hadir pada malam ni pula, katakan contohnya
Ada benda-benda yang mereka dapat manfaat, mereka ajar pula kepada kawan-kawan. Mereka ajar pula kepada anak-anak yang anak itu pula amalkan. Ini yang kita kata free punya pahala. So, saya akan dapat pahala itu juga berterusan. Penganjur pun akan dapat pahala itu berterusan. Lagilah banyak dikembangkan. Semua orang yang menjadi part of it akan mendapat bahagian masing-masing. Itu dah kira macam satu investment yang berterusan. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kita dalam buat pahala ni, subhanallah, Allah, orang yang beriman ni, Allah akan bagi pahala yang berganda. Satu kebaikan yang kita buat, Allah akan ganjari dengan 10 kali ganda. Tetapi kejahatan yang kita buat, Allah hanya akan bagi dengan apa satu tu je yang kita buat. Itu rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Everything good, Allah gives more, Allah rewards more. Tapi apa yang tak baik tu, balasan dia hanya mengikut kadar itu sahaja. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala nak ingatkan lagi kita kepada apa itu agama Nabi Ibrahim. Apa itu agama kepada semua para anbiya, para rasul. Maka Allah kata dalam ayat 135, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kalaulah setiap daripada orang Yahudi ni kata, jadilah orang Yahudi, jadilah orang Nasrani, kamu akan mendapat petunjuk. Maka Allah kata kepada kita, qul bal millata ibrahim hanifa. Katakanlah kami akan berpegang dengan agama Nabi Ibrahim yang hanif. Hanif itu adalah apa yang menuju ke arah agama yang hak, agama yang tauhid, yang bebas daripada penyimpangan. Dan katakanlah wa ma kana minal musyrikin. Bukanlah Nabi Ibrahim itu nabi yang menyekutukan Allah. Bukanlah Nabi Ibrahim itu dalam kalangan orang-orang yang musyrik. Mereka nak dakwa agama mereka adalah agama Abraham. Tetapi Allah tegaskan Ibrahim bukan agama mereka. Maka kemudian Allah khususkan ayat yang berikut satu kata-kata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimanfaatkan kepada umum orang-orang yang beriman. Dalam ayat 136 Allah SWT kata, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah kamu wahai orang-orang yang beriman, amanna billah. I'lankan iman kamu di khalayak. Katakan dengan penuh kebanggaan, penuh keyakinan, penuh izzah bahawa kami beriman dengan Tuhan yang esa, yang suci daripada segala apa yang dipersyirikkan, yang suci daripada segala kekurangan. Ya Allah itu tiada sekutu, tiada anak, seperti mana yang dikatakan oleh kaum-kaum Nasrani. Kami beriman wa ma unzila ilaina. Kami beriman dengan Al-Quranul Karim, mukjizat terbagung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La raiba fi, kitab
sebuah kitab yang langsung tak ada keraguan ataupun syak kepadanya. Kami beriman kepada siapa lagi? Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab. Kami beriman kepada apa yang Allah telah turunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada anak Ibrahim Ishaq, kepada cucu Nabi Ibrahim Yaqub wal asbab. Al asbab ni daripada kalimah sibt. Sibt ni macam satu kabilah. Kabilah maksudnya daripada anak-anak Yaqub yang 12 tu, ke semua anak-anak tu menjadi satu klan Bani Israel masing-masing. Maksudnya bila nak kata al-asbab, maksudnya itulah yang Allah, kami beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada para nabi Bani Israel. Yang Allah telah pilih daripada asbab, daripada klan-klan Bani Israel yang asal ni. Kami beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada Musa, kitab Taurat. Kami beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada Isa, berupa kitab Injil yang tidak ditahrif, yang tidak digoreng ataupun diseleweng. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Dan apa yang Allah telah berikan, turunkan kepada para nabi, la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membezakan keimanan kami kepada para nabi ini, seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yang mana mereka beriman dengan sebahagian para anbiya dan mengkufurkan sebahagian daripada para anbiya. Kami tidak seperti mana orang-orang Nasrani juga yang beriman kepada Nabi Isa dan menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menjadikan Nabi Isa itu mempunyai elemen ketuhanan. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Tetapi sebaliknya, kami ini berserah diri kepada apa yang telah Allah turunkan kepada kami. Islam tidak membezakan di antara nabi dan nabi yang lain, kecuali daripada sudut kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan, tetapi daripada sudut risalah yang Allah turunkan kepada para anbiya dan rasul semua sama. Membeza-bezakan mereka, mengambil sebahagian menolak yang lain adalah perbuatan yang kufur, yang telah Allah sebut dalam surah An-Nisa. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulih wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulih wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Allah kata orang-orang yang kufur kepada Allah, kufur kepada Rasul, yang mereka mahu untuk nak membeza-bezakan, memisah-misahkan antara Allah dan Rasulnya, yang mana mereka ni mengatakan kami beriman dengan sebahagian dan kami kufur dengan sebahagian. Allah kata apa? Ulaika humul kafiruna haqqan. Dan mereka itu adalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Wa'tadna lil kafirina azaban muhina. Dan kami pula akan mengazab orang-orang yang kafir dengan azab yang pedih. Walladzina amanu billahi wa rusulih wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, dan mereka itu tidak membezakan antara satu sama yang lain, dan mereka itulah yang Allah akan berikan kepada mereka ganjaran, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dan kemudian Allah berfirman lagi dalam ayat yang 137, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Fa in amanu bimithli ma amantum, kalaulah mereka itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik, mereka itu beriman seperti keimanan kamu, yang mana asasnya adalah at-tasdiq, mempercayai, beriman dengan risalah Islam yang merupakan seruan dakwah kepada para nabi keseluruhannya. Faqad ihtadaw, kalaulah mereka beriman seperti kamu, mereka juga telah mendapat kebenaran, mereka juga telah mendapat petunjuk. Mereka ini akan
sentiasa mendapat al-irsyad wal hidayah, bimbingan dan cahaya petungan hidayah. Wa in tawallau, tetapi kalaulah mereka ini berpaling daripada Islam ataupun mereka mengkufurkan sebahagian daripada risalah, mengkufurkan, menolak sebahagian daripada para anbiya ataupun kitab-kitab yang Allah turunkan, mengkufur dengan sebahagian daripada rukun iman, fa innama hum fi syiqaq, maka sesungguhnya mereka ini berada di dalam permusuhan. Mereka ini seolah-olah telah mengisytiharkan permusuhan mereka kepada Islam, tipu daya mereka kepada para anbiya. Sebabkan itu mereka ini melakukan banyak perkara-perkara yang memang orang bukan Islam ini, ramai juga daripada mereka ini yang tidak senang dengan agama Allah. Fa innama hum fi syiqaq, mereka akan sentiasa rasa mereka ini terancam dengan Islam, yang mana mereka ini nak selalu memerangi agama Islam. Sebab tu Allah kata dalam ayat yang seterusnya, perkataan yang seterusnya, apa Allah kata? Fasayakfikahumullah, fasayakfikahumullah. Allah kata Allah yang akan mencukupi mereka. Maksudnya Allah yang akan menghalang mereka. Allah yang akan membantu kamu. Maksudnya orang-orang yang beriman, yang sebenar-benar iman, don't worry about them. Sebab tu Allah tolong para rasul. Allah pelihara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kemenangan kepada baginda. Allah bantu supaya agama ini menjadi kalimatullah yahiyal ulya, menjadi kalimat Allah yang ditinggikan. Dan Allah kata akhir, wa huwas samiul alim. Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Mendengar apa yang mereka perkatakan, mengetahui dengan keadaan mereka. Sibghatallah, wa man ahsanu minallahi sibghah, wa nahnu lahu abidun. Sibghah ni macam satu celupan. Celupan Allah. Tapi maksudnya seolah-olah Allah kata ittabi'u dinallah. Follow lah, ikutlah agama Allah. As-sibghah boleh jadi juga dengan perkataan dengan maksud fitrah dan juga ad-din, agama. Ikutlah agama Allah. Sebab sibghah ni maksudnya diambil sebab dulu orang-orang Nasrani mereka celup anak-anak mereka. I baptize lah. Baptize anak-anak mereka ni. Sebab tu Allah bidas. Allah kata, sibghat Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan apa yang lebih baik daripada celupan Allah? Maksudnya Islam. Maksudnya Allah gunakan perkataan celupan ini sebagai satu bahasa kiasan. Majaz yang menggantikan kalimah al-Islam. Kamu nak celup anak kamu dengan air itu, dengan air ini, kononnya untuk bagi nak protect akidah mereka dengan baptize begitu. What is that? Tapi Allah kata kalau nak celup agama Allah, masuk agama Allah. Apa lagi agama yang lebih baik daripada agama Allah? Wa nahnu lahu abidun. Kamilah yang akan tunduk, kami yang akan menjadi hamba Allah, menyembah Allah, taat kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menentang seruan baginda, yang mengatakan bahawa mereka ini memiliki kedudukan yang khas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam surah Al-Maidah mereka mengatakan waqalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahawa kami ini adalah anak-anak Allah dan kami ini adalah kecintaan Allah. Maka Allah suruh Nabi mereka untuk nak argue balik mereka ini dengan ayat 139. Qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Qul atuhajjunana fillah. Adakah kamu nak berdebat dengan kami tentang urusan Allah?
yang kamu nak mendakwa kamu ni memiliki tempat yang istimewa di sisi Allah. Wa huwa rabbuna, sedangkan Allah itu adalah Tuhan kami dan adalah Tuhan kamu. Kita sebagai manusia di sisi Allah sama. Tuntutan kita, apa yang Allah perintahkan kepada kita sama. Untuk nak mengabdikan diri kepada Allah. Allah yang memiliki kita juga. Allah yang menciptakan kita sama. Walana a'maluna walakum a'malukum. Amalan-amalan kami akan dipersoalkan, akan ditanya oleh Allah. Dan amalan-amalan kamu juga akan ditanya oleh Allah. Kita semua dipertanggungjawabkan, akan dipersoalkan, akan dihitung dan dihisab amalan kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari mahsyar kelak. Tetapi apa yang membeza antara kami dan kamu? Wa nahnu lahu mukhlisun. Yang membezakan kami dan kamu, walaupun kamu mendakwa bahawa kamu menyembah Allah, tetapi kamu tidak mukhlis. Kenapa kamu tidak mukhlis? Sebab kamu menyekutukan Allah. Kamu sembah Allah dengan sesuatu yang lain. Kamu orang Nasrani, menjadikan Allah itu ada anak. Kamu menjadikan seolah-olah Jesus, Nabi Isa itu elemen Tuhan yang dimasukkan ataupun dijadikan sebagai manusia di atas muka bumi ini. Dia adalah satu daripada tiga. 3 in 1. Orang Yahudi kamu kata kamu sembah Allah Eloh. Tetapi apa yang akan menjadi hujah kami di mahsyar kelak? Wa nahnu lahu mukhlisun. Kami muwahhidun. Kami sembah Allah dengan ikhlas. Ikhlas ni maksudnya dengan suci, dengan betul apa yang Allah perintah. Kami muwahhidun, kami mentauhid, mengesakan Allah, kami tidak menyembah Allah, tak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun. Kami tidak menjadikan nabi kami, rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana kamu. Walaupun ada dalam kalangan orang-orang Islam kita yang mana mereka sudah dicemari dengan akidah-akidah seperti Nur Muhammadnya. Yang di sana ada elemen yang nak menunjukkan bahawa at the end of the day ada elemen wahdatul wujud. Nabi Muhammad itu juga daripada cahaya Allah. Kind of Allah but not Allah. Itu tidak mukhlis dalam kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Am taquluna inna Ibrahim, ayat 140, wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu amillah wa man allamu mimman katama shahadatan indahu min Allah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kamu nak kata Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi-Nabi semua ini, semua mereka ini Yahudi dan Nasrani? Mereka begitu kamu punya sangkaan? Mereka bukan demikian. Tadi Allah dah bantah sebelum itu tadi. Qul antum a'lamu amillah, you know better than Allah. Wa man adlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah. Tak ada lagi orang yang lebih zalim daripada pendeta-pendeta ahli kitab ini, yang mereka ini telah menutup kesaksian yang sebenar, kebenaran, sedangkan mereka tahu kebenaran itu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai dengan apa yang kamu buat, dengan penipuan yang kamu lakukan, dengan penyelewengan kamu, dengan apa yang kamu sembunyikan kebenaran-kebenaran itu. Allah tidak lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Tilka ummatun qad khalat, lagi sekali Allah kata, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Sekali lagi Allah kata, mereka itu umat kaum yang telah berlalu. Mereka akan dapat apa mereka kerjakan, dan kamu juga akan dibalas dengan apa yang kamu kerjakan. Wallahu ta'ala alam. Kita dah habis juzuk 1. Still dalam surah Al-Baqarah, tapi insya-Allah pada minggu hadapan kita akan sambung dengan juzuk 2 insya-Allah tabaraka wa taala.
Baik, sebelum itu kita nak jawab lagi beberapa persoalan yang mungkin ada ditanya. Kita tengok ada beberapa soalan. Right. Assalamualaikum Dr. Soalannya, adakah betul uh, ada larangan kita tidur di atas, maksudnya kita tidur meniarap? Ada yang kata, adakah tidur meniarap ni haram? Tak boleh. Baik. Saya jawab ringkas. Tidur di atas ataupun tidur meniarap ni sebahagian daripada ulama menghukumnya sebagai makruh. Sebagai makruh. Disebabkan ada satu hadis yang diriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud. Salah seorang sahabat Nabi SAW, masa tu dia baring, maksudnya dalam keadaan meniarap begitu pada waktu pagi. Dan masa tu Nabi SAW pun datang kepada dia. Nabi beritahu, ini adalah style pembaringan yang Allah murka. Jadi ini satu, walaupun dia adalah satu, kata tak ada masalah, maksudnya dia bukanlah satu larangan yang jelas daripada sudut mengapa, tetapi Nabi kata ini antara cara baring Allah tak apa suka. Jadi para ulama menghukumnya sebagai satu yang makruh. Wallahu a'lam. Kemudian kita ada lagi soalan ni. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz, betul ke wali-wali ni dia ada keramat? Dan betul ke ada kepercayaan mengatakan bahawa ada wali-wali ni yang mana mereka ini boleh ada kuasa mentadbir daripada sudut langit dan bumi? Adakah mereka juga boleh memberikan syafaat ketika mereka di alam barzakh sana, mereka boleh bagi syafaat kepada orang yang masih hidup dekat dunia? Baik. Apa itu karamah? Karamah ini adalah satu perkara yang ulama sebut khariqun lil adah, yang di luar daripada kebiasaan. Ya Allah Subhanahu wa taala zahirkan ia kepada ataupun pada diri seorang hamba-Nya yang saleh sebagai satu tanda kemuliaan, ataupun untuk nak menjauhkan diri dia daripada mudarat contohnya, ataupun ada perkara-perkara yang boleh memberikan satu kebaikan ataupun sebagai bantuan kepada dia. Ini adalah satu karamah. Tetapi karamah ini bukan satu benda yang mana seseorang tu dia boleh cari-cari ataupun dia nak, saya nak ada kuasa begini. Tak boleh. Dia seperti mukjizat. Mukjizat Allah bagi kepada Nabi SAW dalam apa-apa bentuk, mengikut peristiwa, mengikut keadaan yang luar biasa. Ini Allah nak tunjukkan kebenaran. Dan Allah SWT bagi tahu dalam Quran, وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ. Katakanlah petanda-petanda apa pun itu semua datang daripada Allah. Orang-orang yang saleh itu, wali-wali yang mereka dakwa itu, mereka tak ada kuasa. Mereka tak boleh untuk nak ada satu urusan kuasa pentadbiran di langit ataupun di bumi, kecuali dengan kadar apa yang Allah telah beri. Ketika mana kita hidup, kalau mereka masih hidup, apa yang asbab yang kita boleh lakukan sebagai manusia biasa. Contoh kita bercucuk tanam, kita berniaga dan sebagainya. Tetapi para wali yang telah mati ini, mereka tidak boleh memberikan kita apa-apa bantuan kepada kita di dunia. Kalau mereka itu sudah mati, kalau mereka itu sudah berada di alam barzakh sana. Allah pun dah kata dalam Quran, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah segala syafaat itu adalah milik Allah. "Wa la yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ah." Dan orang yang kamu menyeru itu, mereka tidak memiliki apa-apa syafaat pun.
Allah kata lagi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Siapa lagi yang boleh memberikan syafaat melainkan dengan izin Allah? Maka sesiapa yang mempercayai bahawa para wali itu mereka memiliki aspek ketuhanan yang mentadbir alam semesta ataupun mereka mengetahui tentang perkara-perkara ghaib, ini bahaya kerana dia adalah sejenis kekufuran. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Allah kata, katakanlah tak ada siapa pun yang tahu perkara yang ghaib langit dan bumi ini semua melainkan Allah Subhanahu wa taala. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Katakanlah bahawa aku, wahai Muhammad, aku tidak memiliki diri aku ni sendiri pun tak boleh nak bagi manfaat ataupun mudarat pada diri aku ni melainkan apa yang Allah telah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Dan katakanlah kalau aku Muhammad sebagai nabi ini tahu perkara-perkara ghaib, macam-macam kebaikan aku dah bawa dah. Aku sendiri tak ditimpa wama massaniyasu, aku tidak ditimpa apa-apa kecelakaan. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Sebaliknya aku ini adalah orang yang datang membawa peringatan, membawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Wali Allah ada, tapi siapa wali Allah? Wali Allah adalah orang-orang yang mukminun, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang yang menjaga halal dan haram Allah. Mereka itu adalah wali Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Bukankah Allah kata wali-wali Allah itu mereka ini tiada perasaan gentar, mereka ini tidak berasa sedih. Mereka itu adalah orang yang beriman dan mereka itu adalah orang yang bertakwa. Iman, takwa, amal saleh, ketaatan kepada Allah dan Rasul, menjauhi segala larangannya daripada khurafat, daripada bid'ah, daripada syirik. Orang-orang yang boleh jaga dirinya sebegini, maka mereka inilah sebenarnya adalah wali Allah. Tetapi wali syaitan, mereka yang mengikuti petunjuk syaitan, mereka yang mengikut jalan orang yang musyrik, mereka yang selalu terjebak dalam benda-benda khurafat, yang membunuh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang menghidupkan bid'ah-bid'ah dan perkara-perkara yang menyanggahi perintah Allah dan juga Rasul. Sebab itu Allah kata innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawna walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya pengaruh syaitan itu hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikan dia pemimpin mereka dan orang-orang yang dengan sebab hasutannya melakukan syirik kepada Allah. Wallahu taala alam. Okay. Right. Satu soalan lagi. Assalamualaikum, doktor. Saya sebelum ni pernah sakit dan saya pernah bernazar untuk nak berpuasa sebulan kalau saya sembuh dan Allah sembuhkan saya. Tapi pekerjaan saya sekarang ni berjam-jam saya tak mampu untuk nak berpuasa melaksanakan nazar tu. Macam mana? Okey, pertama sekali nazar ni umum hukum dia makruh. Sebab Nabi SAW bagi tahu, Nabi bagi tahu nazar ni la ya'ti bi khair wa innama yustakhraju bihi minal bakhil, dalam hadis riwayat al-jamaah. Maksudnya dia nazar ni tidak membawa apa-apa kebaikan, dan dia tidak la yaruddu syai'an, dia tidak menolak apa-apa ketentuan Allah. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil, tetapi orang Nabi sifatkan orang yang suka nazar ni orang yang bakhil. Seolah-olah bakhil maksudnya macam mana? Dia nak buat syarat-syarat pula dengan Allah kan. Kalau kita nak minta Allah sembuhkan kita, just minta Allah sembuhkan kita. Kita tak perlu macam kalaulah engkau sembuhkan aku akan buat ibadah macam ni. Aku puasa sebulan, aku buat ini. Tak perlu. Allah bukan perlukan kepada puasa kita. Allah nak kita punya penghambaan kita kepada Allah
Bila kita merintih kepada Allah, itulah erti perhambaan. Bila kita nak doa pada Allah, just doa kepada Allah. Jangan kita nak buat syarat-syarat. Kita dengan manusia ni begitulah. Kadang-kadang kita nak win-win situation. You help me, I help you. Kan? I give you something, you give me something. Tapi dengan Allah tak perlu. Kan? Tak perlu, kita doa je. Sebab tu dalam nazar ni, asal hukum dia adalah makruh. Tapi kalaulah kita dah bernazar sesuatu tu, yang kita nazar kita tu benda yang taat, benda yang betul lah, benda baik macam mana yang ditanya tadi, maksudnya kita nazar untuk nak puasa sebulan, maka wajib bagi kita untuk nak melaksanakan nazar kita itu. Sebab Nabi SAW beritahu, man nazara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nazara ayyusi Allah fala yu'sih. Siapa yang bernazar dalam satu perkara yang taat kepada Allah, dia kena buat. Tetapi siapa yang bernazar dalam maksiat, jangan dibuat maksiat. Dan ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan kemudian mungkin juga kalau kata kita nak puasa, kata kita tak mampu, kita tak ada niat nak, kita sebut syarat puasa sebulan, puasa je lah. Maksudnya sama ada kita nak buat ganti-ganti selang sehari ataupun kemudian pada tahun hadapan, pada bulan hadapan, tak ada masalah untuk kita buat selagi kita tidak niat berturut-turut kat situ. Tetapi seandainya kita syak dalam nazar itu, kan, seolah-olah macam ada orang sebelum ni dia pernah tanya juga, saya dulu pernah nazar untuk nak kalau saya dapat anak perempuan, saya nak kahwinkan dia masa umur 15 tahun. Dia nazar masa tu. Tapi bila anak perempuan dia dah umur 15 tahun, tak boleh nak kahwinkan lah, sebab mungkin suami tak setuju, mungkin keadaan anak itu pun tak sesuai lah dia nak laksanakan benda tu. Maka dalam keadaan itu, maka kita boleh untuk nak kita kafarah, bayar kafarah yamin. Maksudnya kafarah denda akibat kita menyalahi janji kita, yakni kita memberi makan kepada 10 orang miskin, lebih kurang seorang, kalau kita bagi beras dalam sekitar 1,5 kilo, lebih kurang begitu, ataupun kita jamulah setiap seorang makan dengan makanan yang biasa kita makan, ataupun kita berikan 10 orang tu pakaian, choice yang kedua, pakaian yang biasa kita pakai, normal pakaian kita, ataupun yang choice yang ketiga ni tak adalah, kita membebaskan hamba yang beriman, yang ini tak adalah zaman sekarang ni. Kalau kita tak mampu untuk nak melaksanakan nazar kita itu kerana kekangan sebegitu, atau kita terlupa secara detailnya, maka kita boleh bayar kafaratul yamin. Kalau kita tak mampu juga itu semua, maka kita puasa 3 hari untuk kita keluar daripada janji nazar kita tersebut. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya kira memadai dulu untuk malam ini. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam, insyaAllah, minggu hadapan. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada hadirin hadirat semua, penonton-penonton live semua, dan juga kepada pihak penganjur Nurul Ihsan. Moga-moga Allah ganjari kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.